Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajia Afia binti Rushdan. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan beberapa bentuk bahasa yang khas digunakan dalam karangan ataupun percakapan untuk menguatkan makna percakapan dan mempertajamkan pemahaman pendengar. Ragam bahasa boleh dikatakan sebagai bahasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dalam pelbagai bentuk dan cara. Media sosial dan media massa merupakan alat komunikasi yang penting pada hari ini dan dimanfaatkan oleh semua penduduk dunia dalam memudahkan urusan harian. Penggunaan kepelbagaian ragam bahasa dapat dilihat menerusi isu-isu yang disentuh dalam media sosial, media massa maupun drama. Terdapat dua objektif utama yang menjadi fokus perbincangan dalam kajian ini, iaitu pertama, menyenaraikan dan mengenal pasti kepelbagaian ragam bahasa yang digunakan dalam media. Yang kedua, menganalisis fungsi ragam bahasa beserta contohnya. Apa guna berjanji kalau tiada ketulusannya? Apa guna dikaji kalau tiada kepentingannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfana Natasha binti Ahmad Sufian, nombor matriks 065618. Bagaimana langit tanpa bintang hilang sirinya, begitu juga dengan kajian tanpa kepentingannya. Intipati pertama kajian ini adalah untuk mendedahkan kepelbagaian ragam bahasa yang digunakan dalam media elektronik. Kepentingan kedua, memberi kefahaman terhadap jenis penggunaan bahasa dalam komuniti masyarakat. Intipati ketiga pula menjadi panduan kepada khalayak untuk membezakan jenis-jenis ragam bahasa yang sering digunakan, khususnya dalam drama-drama tempatan dan platform media sosial. Kepentingan terakhir dalam kajian ini adalah menilai penggunaan ragam bahasa yang dituturkan dalam kehidupan seharian. Terima kasih Farah Natasha atas keterangan kajian yang telah diterangkan. Antara ragam bahasa yang didapati digunakan dalam media sosial ialah bahasa menggiat. Bahasa menggiat menggunakan nada seakan-akan menyindir pendengar, tetapi tujuannya berbeza, iaitu untuk mengusik, bergurau atau sekadar mendapatkan reaksi daripada orang yang dituju. Antara cara untuk kita mengesan ragam bahasa ini digunakan adalah melalui penggunaan perkataan amboi dalam ayat penutup. Berikut merupakan contoh bahasa menggiat yang telah digunakan oleh warga maya dalam media sosial. Contoh pertama, pengguna Twitter bernama AZ ini mengusik watak pasangan Pak Samad dan Mak Leha yang bermesra-mesraan sehingga membuat anggaran bahawa penonton bujang akan terasa. Contoh kedua pula, pengguna Rashdan mengusik rakan mayanya yang seakan-akan ketawa secara berlebih-lebihan berdasarkan tafsirannya terhadap ciapan asal rakannya itu. Seterusnya, antara ragam bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat di media sosial ialah bahasa tempelak. Bahasa tempelak boleh didefinisikan sebagai satu bahasa yang menggunakan bahasa celaan atau cercaan yang pedas dengan membangkitkan keburukan atau kesalahan yang sudah. Kebiasaannya, bahasa ini digunakan oleh seseorang ketika marah atau mengungkit perbuatan seseorang yang sudah lama berlalu. Menurut Zakbar, bahasa tempelak disifatkan sebagai satu bahasa yang hendak memulangkan paku buah keras kepada seseorang yang enggan mendengar nasihat setelah berlakunya sesuatu yang tidak diingini kepada seseorang itu. Sebagai contoh, dulu kan aku dah kata jangan kawan dengan mama tu, kau tak dengar, sekarang tengok apa dah jadi. Contoh yang seterusnya ialah contoh yang diambil dari salah satu komen pengguna media sosial iaitu Facebook. Beliau menulis ayat di satu ruangan komen mengenai drama 7 Hari Mencintaiku, iaitu bodohnya Kuzairi ni, hari tu dah Mak Liha bagi tahu jangan kahwin dengan Nurul. Dia tak nak dengar. Tengok apa dah jadi sekarang. Anak bini semua lari dari dia. Salah satu ragam bahasa yang digunakan di media sosial ialah bahasa berulang. Bahasa berulang ini menggunakan perkataan, bahasa atau ayat secara berulang-ulang 2 atau 3 kali untuk menguatkan maksud sesuatu yang hendak ditekankan oleh penutur. Sebagai contoh, kita perlu memahami secara ilmu bahawa Islam ialah salah satu agama yang baik, satu agama yang adil, satu
ungkapan satu agama yang dan perkataan manusia. Penutur boleh saja mengatakan bahawa Islam ialah satu agama yang baik, adil dan membawa rahmat kepada seluruh umat Islam maupun bukan Islam. Bahasa seterusnya yang dapat kita lihat adalah bahasa seruan atau bahasa mengeluh. Ragam bahasa ini menyatakan perasaan kecewa atau menyesal dengan menggunakan kata seru untuk meluahkan atau menggambarkan keluhan tersebut yang dialami oleh penutur, seperti menggunakan perkataan dan meskipun ragam bahasa ini tidak dapat meluahkan semua perasaan atau kekecewaan tersebut, pendengar atau penerima akan dapat memahami akan kekecewaan atau penderitaan yang dialami oleh penutur. Contoh ayat bagi bahasa seruan atau bahasa mengeluh yang dapat dilihat di sini adalah, aduh, bilalah dunia ni nak jadi stabil, dah bosan dengan regulation to regulation ni. Di sini kita dapat melihat bahawa penyiar menggunakan perkataan aduh yang menggambarkan bahawa beliau kecewa dengan keadaan semasa yang penuh dengan peraturan dan seterusnya, ragam bahasa yang boleh kita temui di media sosial adalah ragam bahasa merajuk. Bahasa merajuk merupakan bahasa seakan-akan bahasa terbalik, tetapi maksudnya tidak dikehendaki terbalik. Yang ini hanya menunjukkan perasaan menarik diri atau kecil hati disebabkan oleh sesuatu perbuatan yang dirasa terlalu menghina. Antara contoh yang sering kita boleh dengari adalah kita ini melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak meluapkan. Sudahlah, kita boleh cari sendiri. Harta orang tu tak harta orang, manakan boleh menjadi harta kita. Manakala contoh ragam bahasa merajuk yang kita boleh temui di media sosial atau di kaca televisyen adalah, biarlah orang nak cakap apa, pergi cari timba, asalkan aku bahagia. Ini menunjukkan bahawa orang tersebut tidak peduli lagi dengan apa yang orang sekelilingnya katakan kepadanya. Kesimpulannya, ragam bahasa semakin giat dipakai oleh masyarakat tidak kira usia muda atau tua. Jika pertimbangan sebaiknya, masyarakat Malaysia telah mengaplikasikan pelbagai jenis bahasa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bahasa merajuk, bahasa menggiat, bahasa menemplak merupakan antara pilihan masyarakat untuk meluahkan perasaan atau mengisi pendapat. Kita dapat lihat contoh bahasa-bahasa ini di ruang-ruang komen media sosial ataupun konteks video atau gambar itu sendiri. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengambil inisiatif untuk mengenal lebih jauh mengenai ragam bahasa ini. Kita tidak mahu kesenian dan keindahan bahasa Melayu hilang begitu saja di telan zaman. Sabar. Saya ingin memberikan sedikit pesanan kepada mereka yang berada di luar sana. Apabila bercakap siang, pandang-pandang. Bercakap malam pula, dengar-dengar. Bukan apa, ada baiknya kita menyediakan payung sebelum hujan kerana setiap patah perkataan manusia itu tajam belaka.